العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 19, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 19, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bukannya dan tiada daripada mereka itu daripada anbiya Luqman dan Zulqarnain, dan tiada daripada mereka itu daripada anbiya, dan tiada daripada mereka itu anbiya Luqmanul Hakim, bukan seorang nabi, dan Zulqarnain pun bukan nabi, iaitu Zulqarnain satu raja yang saleh daripada bangsa Himyar, dan bukannya ia Zulqarnain Iskandar Ar-Rumi. Zulqarnain bukan Iskandar Ar-Rumi. Dan tiada daripada mereka itu Luqman dan Zulqarnain. Yang terdahulunya Nabi Khidir alaihi salam. Khidir alaihi salam di sisi pandangan yang rajih, di sisi pandangan yang kuat dalil, adalah setengah daripada nabi-nabi. Satu pandangan, Khidir alaihi salam bukan seorang nabi, tetapi seorang aulia, yakni ketua para wali. Tapi pandangan yang rajih, yang kuat dalil, Khidir adalah seorang nabi. Kita masyhur dengan Nabi Khidir. Itu pandangan yang rajih, pandangan yang kuat dalil. Khidir adalah seorang nabi. Tapi Khidir alaihissalam bukan seorang rasul. Dia kalau rasul pastilah nabi. Kalau nabi, tidak semestinya seorang rasul. Nabi seseorang yang dikurniakan pangkat nubuah, pangkat kenabian. Daripada pangkat kenabian, Allah Ta'ala naik satu pangkat lagi. Dia panggil pangkat risalah, pangkat kerasulan. Permulaan Allah Ta'ala kurniakan pangkat nubuah, pangkat kenabian. Orang yang dikurniakan pangkat nubuah, pangkat kenabian, tuang dia namanya Nabiyun. Orang yang dikurniakan oleh Allah pangkat risalah, pangkat kerasulan, orangnya Rasulun. Dia gitu. Jadi daripada seseorang yang dikurniakan pangkat nubuah,
diangkat kepada pangkat risalah. Jadi seorang rasul pastilah seorang nabi, dan yang ramanya hanya dikurniakan pangkat nubuah, tidak dikurniakan pangkat risalah. Sebab atas jalanan yang masyhur walaupun bukan jalan muktamad, Nabi 124,000 orang Nabi yang dikurniakan pangkat nubuah, pangkat kenabian, bilangannya 124,000 orang. Daripada 124,000 orang ni lah dinaik satu pangkat lagi, pangkat risalah seramai 313 orang. 313 orang daripada 124,000 Nabi. Kalau nak kira persen tu, nak kira macam mana tu? 1% pun tak dapat. 0.5% pun tak dapat. Dah. Mungkin 0.25% kan? Sebab Nabi 124,000 orang. Kalau 1% dia angkat pangkat risalah, jadi Rasul kena ada 1,240 orang. Kalau 0.5%, dia kena ada 602 orang. Betul tak? 620 orang. Gitu. Betul tak 620 orang? Gerak dah ni. Gerak dah. Ke nak pakai telefon? Awak keluar telefon. Orang sekarang kan orang ni tak gerak ni, dia tak ada congok. Congok dia tak ada. Kira-kira buka telefon. Tekan telefon. Dia ni dia tak ada congok sini. Dia lembak sini. Ni. Otak dia tak gerak. Kalau pergi ke mana-mana, otak tak gerak. Kalau dulu pergi ke mana-mana, otak ni gerak. Simpang ni. Simpang ni. Ni, simpang ni. Ingat. Ada pokok ni, ada rumah ni, ada ni. Ni duduk sini ni. Sekarang ni, bergerak dah ni? Tak. Letak telefon depan. Kanan, kiri. Tak jumpa cari rumah pun. Punya pusing. Dia tunjuk belah belakang, rumah belah sana. Pening nak cari ni. Tapi ni gerak tak? Kalau nak pergi semula, pakai hak ni tak? Pakai otak tak? Dah. Dia buka telefon semula. Tak sungguh ni. Kalau dulu kan kita ikut orang pergi ke mana-mana, ni. Kena ingat. Jumpa hak ni, masuk sini. Jumpa ni pula, masuk sini. Jumpa ni pula, masuk sini. Lain kali kalau kita pergi sendiri, kita tak sesat dah. Ni kita ingat. Sekarang ni dah. Dia tak pakai dah ni, dia pakai telefon. Jadi nak ngira pun tak ada dah. Jadi kalau 0.5%, dia kena ada 620 orang Rasul. Ni 313 je. Maknanya 0.25 gitu je. Daripada Nabi semua 124,000 orang, diangkat pangkat risalah 313 orang. Jadi Nabi, Rasul pasti Nabi, dan Nabi hak ramanya hanya dikurniakan pangkat nubuah sahaja, tidak dikurniakan pangkat risalah. Jadi Nabi Khidir atau pandangan yang rajih Nabi, tetapi bukan Rasul. Dan tiada daripada mereka itu, daripada Anbiya, Luqman dan Zulqarnain. Luqman, Zulqarnain, hak namanya disebut di dalam Al-Quranul Karim, bukan Luqmanul Hakim, nama surah laginya, surah Luqman, nama surah laginya. Jadi Luqman ni Nabi juga ni, sebab ada disebut dalam Al-Quran ni, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi
wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Quran sebut Luqman. Surah Luqman. Cerita ni bicara bab Luqman ni ayat yang ke-12 sampai ke ayat yang ke-19. Luqman ni nabi ke? Luqman bukan nabi. Luqman bukan nabi, Luqman bukan ulama. Luqman bukan orang yang terpandang di sisi kaumnya, bukan. Tapi cerita-cerita Luqman ni ada beberapa riwayat lah. Ada setengah mengatakan Luqman ni hanya pencari kayu api sahaja, duduk di Habsyah, mana orang yang kulit hitam, yang dikatakan bibir tebal, bukan besar, tebal. Takkan panggil bibir besar, bibir tebal lah. Kan orang kulit hitam ni bibir tebal. Tu Luqmanul Hakim. Nabi pun bukan, ulama pun bukan, orang biasa. Tapi dikurnia yang dipilih orang soleh, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim ni. Dah kan Luqmanul Hakim kan. Pada Quran dan Quran lah. Kisah dia, kita biasa dengar kisah dia. Kalau orang tanya kita, Luqmanul Hakim tu nabi ke rasul ke? Luqmanul Hakim ni. Sebab Quran sebut ni Allah Taala kurniakan hikmah ni. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Allah Taala beri hikmah kepada Luqman ni. Pada ni. Kebijaksanaan kepada Luqman ni. Luqman ni nabi ke rasul ke? Luqman bukan nabi dan bukan ulama, orang biasa yang dikurniakan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pada ni hak macam mana pesanan Luqman kepada anaknya dimulai dengan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hak dalam Al-Quranul Karim. Yang ada riwayat mengatakan Luqmanul Hakim ni hidup pada masa Nabi Musa AS. Pada Nabi Musa, ketika masa Nabi Musa AS, kata setengah ulama lah. Dia ada berbeza pandangan lah. Hak berkaitan dengan Luqman ni, yang di antara yang biasa dicerita, hak biasa dicerita hak Luqmanul Hakim ni hak dengan anak dia tu lah. Kan hak pergi pasar naik keldai tu. Kisah dia kan hak naik keldai pergi pasar tu. Naik dua-dua orang naik, ayah naik, anak naik. Orang pun katalah Allah, keldai tu kecil je, dua orang naik, siang ke binatang. Turunlah ayahnya, anak naik. Apalah anak ni tak beradab sungguhlah. Ayah tu tua dah. Ayah lah naik, anak gagah anak lah yang tarik keldai tu. Tukarlah. Ayah pula naik, anak pula tarik. Ayah apa gitu? Oh, dia duduk atas, anak duduk bawah. Kesian kan anak. Akhirnya dua-dua turun. Allah dah cerdik sungguhlah. Keldai ada, dua-dua tak naik. Macam mana tu? Naik dua-dua, begitu kata orang. Naik anak seorang, begitu kata orang. Tukarlah. Ayah naik, anak yang duduk bawah. Kata dia orang. Allah, turun dua-dua. Jalan je. Tarik keldai tu. Buat apa keldai kalau tak ada orang naik? Pandangan manusia ni pelbagai. Tu pandangan yang pelbagai. Yang pentingnya kita buat tu betul. Hak pandangan orang ni pelbagai lah. Kita boleh ambil kira juga. Bukan kata pandangan orang tu salah. Ada ilmu yang Tuhan kurniakan. Dah naik dua orang, keldai kecil. Betul tak dikatakan siangnya ke keldai? Betul. Tukar anak naik atas keldai, ayah yang tarik.
Memanglah betul. Mana boleh ayah yang duduk bawah. Tak apalah. Ayah naik, anak duduk bawah. Ayah pula duduk atas. Siang ke budak duduk bawah. Betul. Ke salah? Betul juga. Dua-dua tak naik, tarik saja. Allah, rugi ke keldai tak ada naik. Dah salah ke? Salah ke? Betul juga. Ni. Mana apa ni? Pelbagai ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan 4 kelakuan, 4 teguran orang tu, adakah salah teguran orang tu? Betul lah. Dua-dua keldai tu kecil, kesiang ke keldai tu. Mana? Naik seorang duduk bawah pula. Kalau ayah duduk bawah, tak kena gitu. Anak duduk bawah, tak apa, comel juga tu. Duduk bawah dua-dua, rugi pula ke keldai. Ada ni. Tapi nak ceritanya, apa yang orang tegur tu, adakah salah? Betul dari sudut pandangan mereka. Lepas tu kita macam mana? Yang kita buat tu biar bertepatan. Orang kata apa, orang tegur apa, kita ambil tahu. Kalau perlu kita menuruti teguran, kita menuruti. Kalau teguran tu tak tepat, kita jalan ke jalan kita. Gitu je lah. Tapi dari satu sudutnya, kita jangan duk pandang lah. Kalau duk pandang kata orang ni, orang apa? Tak jadi kerja. Tak jadi kerja lah. Tambahan pula pandangan satu dunia pula, satu-satu perkara. Lepas tu dia pun duk berkelahi. Hak tu hak berdosa. Berkelahi tu berdosa. Hak tu haram. Tu berkelahi. Lepas tu memaki hamu pula. Tu lagi berat. Hak tu dosa besar. Pada FB tu lah. Berkelahi satu, maki satu. Allah, tak kenal ke dosa. Memaki sama orang Islam ni bukan dosa kecil, dosa besar. Pada FB tu lah. Ni maki orang ni, ni maki orang ni. Kisnya apa? Kisnya orang lain yang berkahwin di Kuala Lumpur. Suka lalu. No, orang lain berkahwin di Kuala Lumpur. Tak ada kena-mena pun dengan tok laki dia. Tak ada kena-mena pun dengan dia. No, orang nikah di Kuala Lumpur, bini 2. Tu dia duduk berkelahi, duduk maki hamu, duduk kutuk mengutuk. Itu semua dosa besar belaka. Tu dosa besar belaka. Kita jaga diri kita lah. Duduk kutuk, Tuhan pun uji. Kena atas batang hidung, barulah kising-kinyi. Kena atas batang hidung, kising-kinyi lah. Hak hati tu masing-masing. Tapi hak hati kita tak payah highlightkan pada orang ramai. Tak payah. Saya bukan nak tolak takdir Tuhan. Kalau suami saya kahwin yang kedua, saya tak boleh terima. Bukan nak tolak takdir Tuhan. Tapi kalau suami saya kahwin yang kedua, saya tak terima. Kalau suami kahwin yang kedua, bukan takdir Tuhan. Takdir Tuhan. Saya tak tolak takdir Tuhan, tapi saya tak terima. Apa maksud dia? Saya tak tolak takdir Tuhan sebab suami berkahwin seorang itu takdir Tuhan. Saya tak tolak, tapi saya tak terima. Tak tolak, tapi tak terima. Maksud dia apa? Kena tanya perempuan lah. Lelaki tak anda nak jawab, tanya perempuan. Saya tidak tolak takdir Tuhan. Bila Tuhan mentakdirkan suami berkahwin satu lagi, saya tak boleh tolak takdir Tuhan, tapi saya tak boleh terima. Apa maksud dia? Marah dia perempuan ni. Lelaki senyum je, relax je, senyum saja je tu. Senyum saja je, tak berani-berani pun. Apa maksud saya tidak tolak takdir tapi saya tak boleh terima? Tak pula yang
yang bercerita dalam FB secara umum satu dunia, orang yang duduk ceramah agama. Dia ustazah ceramah agama. Hati dia macam mana kalau suami dia berkahwin satu lagi? Itu tak payah dia dedahkan hati dia pada orang agama. Tak payah dedahkan. Kenapa kita nak dedah hati kita kepada orang agama? Oh, saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima. Tapi suami saya pun tak pernah tanya, dia pun tak ada keberanian nak tanya. Jadi rendah pula suami elok jadi. Tak ada keberanian nak tanya. Ngokor tok lelaki. Ngokor tok lelaki. Dia dedahkan isi hati dia. Kemudian suami saya tak berani nak tanya. Mana kalau suami saya tanya, saya ceraikan dia. Gitu ada. Dah. Suami saya tak berani nak tanya. Kalau tanya, saya ceraikan dia. Tak ada lah ayat gitu. Tapi kenapa nak dedahkan kepada orang ramai? Sampai masa Tuhan uji lah. Lepas tu, dalaman kita masing-masing lah. Ada ni. Tanya berceramah Ustazah ni sedap. Berceramah untuk menyampaikan ilmu sebagai pengajaran pada diri sendiri dan orang ramai. Bila Tuhan uji kepada diri sendiri yang berceramah kepada orang ramai, itu bergantung pada kekuatan iman masing-masing. Tidak semestinya orang yang berceramah lebih kuat iman daripada orang yang mendengar. Tapi orang berceramah agama, dia kena ceramah, dia kena bagi nasihat, dia kena bagi nasihat yang benar. Tapi apabila yang berceramah, yang mendengar ceramah diuji oleh Allah, itu bergantung pada keimanan masing-masing. Yang berceramah mesti dia kuat iman. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Pada ni. Ada. Kalau iman tak kuat, ceramah apa? Tak ada orang nak ceramah lah. Kalau nanti kena iman kuat dulu. Dia kena berceramah lah sebagai nasihat agama. Nasihat agama tu untuk diri dia sendiri. Dan juga untuk orang yang dengar. Bila Tuhan uji, atas dalaman masing-masing lah pula. Tak perlu ada dah awal-awal. Hak dan hati kita. Kenapa kita nak cerak, nak dedah pada orang ramai? Kalau suami saya berkahwin satu lagi, kenapa? Sudah cerita lah. Tapi kalau orang tanya macam mana kalau suami, cerita lah. Cerita dari segi nasihat. Lepas tu kalau tanya pula, kalau suami ustazah berkahwin satu lagi, itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada semua orang yang berceramah dan mendengar ceramah. Tak payahlah kita cerita hati kita macam mana. Mana akhirnya mendedahkan kedudukan macam mana kedudukan kita. Nasihat je. Tapi tak perlu tu. Saya tidak tolak takdir, tapi saya tak boleh terima. Betul, akhir akan timbul bagai-bagai. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Lepas tu dia berkelahi, lepas tu dia memaki sesama hak netizen ni pula. Dosa besar pula orang ramai-ramai ni. Parahnya sekarang, ada juga yang ceramah, ustaz sendiri buat bandingan. Macam mana seorang lelaki kalau isteri berkahwin, suami yang kedua, ketiga. Yang berceramah tu ustaz. Yang ceramah tu ustaz. Tapi bukan ustaz. Bukan ustaz, tapi orang panggil ustaz. Bukan ustaz pun, untuk lawak je. Tapi bukan ustaz. Macam mana perasaan suami kalau isterinya berkahwin dua malam ni, isteri kata dia kena balik pada rumah suami yang kedua. Ini hukum hakam. Jangan buat bayang-bayang gitu. Ada ni. Ni buat hukum hakam ni. Ini bab agama kita ni. Jadi begitulah hati orang perempuan bila suami dia kahwin satu lagi. Macam mana hati orang lelaki kalau isteri berkahwin suami yang kedua. Nak cerita, syarat membenarkan suami berkahwin lagi ni tak adil. Sebab perasaan orang isteri ni macam mana perasaan lelaki kalau isteri kahwin satu lagi. Itulah perasaan perempuan kalau suami dia kahwin yang kedua. Sekarang ni itu hukum Allah Ta'ala. Itu hukum Allah Ta'ala. Nak cerita Allah Ta'ala tak tahu ke hati orang perempuan? Ke Allah Ta'ala tak adil? Ini bukan masalah nak berkahwin 2-3, bukan ni. Ini masalah hukum agama. Kenapa nak bandingkan? Kalaulah
suami berkahwin satu lagi, macam mana perasaan isteri? Macam mana kalau suami, isteri boleh berkahwin suami yang kedua, ketiga, macam mana perasaan suami? Nak bicara apa bab hukum Allah ni? Nak buat lawak, nak buat gurau, nak buat gelak tahu hukum hakam Allah. Allah tu berat tu. Oh tu berat. Buat bandingan. Dan sekarang ni apa perasaan orang perempuan suami kahwin seorang lagi? Macam mana perasaan suami kalau isteri boleh berkahwin suami yang kedua? Itulah dia perasaan. Yang bercakap tu orang lelaki. Ustaz lah. Ini cerita apa? Maknanya hukum agama Allah ni kiranya maknayai hati orang perempuan ke macam mana? Pernah live dalam TV. Pernah live dalam TV. Dalam live tu dia ada seorang mufti. Tapi ni cerita lama lah. Seorang mufti. Dia punya pengacara perempuan seorang, patut ahli panel, pengacara perempuan, ahli panel perempuan 2 orang. Jadi 3 perempuan, 1 mufti. Mufti tu pakai songkok. Mufti yang pakai songkok lah. Yang 3 tu tak ada pakai tudung pun. Sepatutnya songkok mufti tu letaklah tapala mana-mana biar kurang sikit rambut orang nampak. Sebab 3 tu tok tak pakai tudung kepala 3 tu. Mufti tudung kepala. Mufti pakai songkok tudung kepala lah. Yang perempuan 3 tu tak tudung kepala. Mufti pun sanggup terimalah. Selok yang seumpama tu, program yang seumpama tu. Salah seorang daripada ahli panel menyatakan hukum poligami menganiayai orang perempuan. Dia kata direct. Hukum poligami menganiayai orang perempuan. Jadi hukum Allah menganiayai orang perempuan. Direct live dalam TV. Yang mufti tu tak kata apa. Mungkin dia pun tergamam ke, dia pun macam mana, wallahu a'lam. Tak ada kata apa. Selepas daripada dikatakan seumpama tu pun tidak kata apa, selepas iklan sekejap, dia ada iklan kan, sama balik pun mufti tak ada komen apa pun. Hak kenyataan ahli panel tadi, hukum poligami menganiayai perempuan. Ada ni. Bab perasaan tu kita nak katalah, cuma jangan buat gambaran macam mana suami kalau isteri bersuami 2, 3. Itu hukum tak dibenarkan. Ni masalah hukum. Tapi hakikat tu semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati tak suka tu cerita lain. Hati tak suka tu cerita lain. Lepas tu ujian ni bergantung kepada kekuatan hati masing-masing. Lepas tu berkekuatan hati masing-masing badan ni. Tak, itu ialah hak baik-baiklah, hak tak baiklah. Kalau lelaki yang tak baik, yang tak ada ilmu agama, yang tak ada pengetahuan agama, tak nanti dia berkahwin 2, 3, dia kahwin seorang pun cukup dah, teraniayai isteri dianya, anak-anak pun teraniayai, isteri seorang je tapi teraniayai. Sebab apa? Sebab dia tak ada pengetahuan agama, dia orang jahil, orang tak ada amalan agama, tak nanti poligami. Dia boleh berlaku penayaan belaka atas masing-masing tu, atas masing-masing, gitu je. Tapi bau kuakan jangan kosek lah, jangan duk sentuh bau kuakan. Tapi dalam netizen tu lah duduk maki hamu. Itu dosa besar pula berkait dengan anak Adam. Kita maki orang, kita kutuk orang dalam FB tu, dosa besar, kemudian berkait dengan anak Adam. Kita minta maaf ke dia.
Tu kata kena jaga diri. Orang lelaki lah pulaknya. Kena tengok. Kena tengok molek tu. Hak isterinya macam mana. Ada orang duk sibuk. Sibuk hajar jauh. Nasihat. Tak payah. Tak payah. Kita duduk. Yelah. Kadang-kadang kata-kata tadilah. Kena batang hidung. Kadang-kadang. Hak Tuhan pelakukan ada hikmah dia belaka. Kadang-kadang sampai ke bercerai lah. Tak boleh terima suami dia berkahwin, dia pun tuntut cerai. Tuntut cerai itu haram. Faham tak ni? Itu bukan perkara yang syarat mengharukan tuntut cerai. Maka dia pun diceraikan. Sebab tak boleh terima suami dia berkahwin satu lagi. Tak duduk berapa tahunnya, dia pun berkahwin pula. Jadi bini muda orang lain pula. Itu berlaku. Sungguh itu berlaku. Dia minta cerai sebab suami dia kahwin muda. Lepas dia menjanda berapa tahun, dia berkahwin jadi bini muda orang pula. Jadi gitu. Terkadang orang ni mulut dia laju. Mulut dia laju. Begitu begini mulut dia. Sama setelah ujilah. Anak dara dia jadi bini muda orang kaya. Orang kaya tu pula orang kaya hak tak kedeku. Beri duit ke mulut sedak tu, senyap dianya. Sebelum tu sedaklah kata kepada orang lain. Kalau ada je orang berkahwin jadi bini muda orang, galak, gatal, gelenyak. Macam-macam ayat uduh-uduh dia kata. Dia kata, ni ayat engang ni saya kata ni. Ayat uduh tak boleh nak sebut sini. Sebut ayat engang je tu. Galak, gatal, gelenyak, nak pelaki. Jangan gaya lagi, dia banyak lagi tu. Akhirnya anak dia jadi bini muda orang kaya. Senyap tak kata apa sebab apa. Dalam mulut dia penuh dengan duit dah. Orang kaya tu beri duit ke dia. Ni. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kena jaga hak tu. Kena jaga hak berkaitan dengan hak dalam sekarang ni. Hak dosa hubungan kita, sesama anak Adam. Kena jaga. Hati tak suka, hati tak kenal, itu satu perkara. Hati suka tak kenal, itu satu perkara. Lepas tu, kita dengan Allah Ta'ala lah tunya. Tak perlulah kita cerita pada orang. Kalau saya, tak payah. Sebab masa tahun uji, masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tu. Tak payah. Kalau kena saya, tak dia cakap. Tak. Kadang-kadang hak diri hak isteri tu okey je. Yang menghasut ni pula dengan mak dia, dengan kakak dia, dengan kapung dia. Angkat satu angkatan tentera untuk perang dunia ketiga. Yang rumah tangga kawan tu tenang je. Dia tahulah apa keadaan rumah tangga dia. Ada orang lain pula ni. Apa? Tubuh pasukan batalion. Batalion lah. Nak pergi serang. Yang tuan diri isteri yang pertama ni tenang je. Orang lain ni pula kata apa benda kerja lah. Ini dunia sementara. Ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian atas orang perempuan. Atas orang lelaki pula sedap dia boleh cerita. Tapi mahsyar nanti macam mana? Seorang isteri dengan anak beberapa orang, persoalan mahsyar pun luluh ke tak luluh. Tambah pula 2 isteri, anak pula lagi, 3 isteri, anak pula lagi. Macam mana dia mahsyar? Hak seorang isteri, anak beberapa orang ni pun tak kena gaya, tersungkur di mahsyar, neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sama je kita ni, hamba Allah yang lemah, dunia sementara, tempat tuju kita akhirah. Tempat tuju kita akhirah. Dunia hanya sementara, negeri tempat ujian. Tapi teguran nasihat orang kita ambil tahu. Sebab teguran nasihat orang ni terkadang ada kebenaran dia. Macam contoh kata Zulkarnain dengan anak tu lah. Kita hanya nampak 4 situasi mulut orang tak lepas kata. Satu, mulut orang tak lepas kata.
Tapi satu-satu situasi dikatakan begiang, ada tak dia punya kebenaran apa yang dikatakan? Ada kebenaran apa yang dikatakan? Ada ni. Keldai kecil naik 2 orang ke siang ke keldai, ada kebenaran ke tak? Ada kebenaran. Turun ayah anak naik, dikatakan ada kebenaran. Turun anak ayah naik atas keldai pula, dikatakan ada kebenaran. Kalau dikata ada kebenaran. Turun kedua-dua, tarik keldai, keldai ada, tak naik seorang pun membazir. Ada tak kebenaran? Ada kebenaran dia. Ilmu yang Tuhan beri ni pelbagai. Gitu je. Maknanya tergarang kita dengar, kita ambil pengajaran. Hak molek kita ambil pengajaran. Gitu je. Ambillah. Satu hak bicara bab Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim bukan setengah daripada anbiya. Dan Zulqarnain pun tiada daripada anbiya. Zulqarnain pun bukan seorang anbiya. Iaitu Zulqarnain ni satu raja yang soleh daripada bangsa Himyar. Dan bukannya ia Zulqarnain Iskandar Rumi. Sebab Zulqarnain yang beriman. Iskandar Rumi itu bukan yang beriman. Dia panggil apa? Itu Greek apa begitu. Itu ada, kalau kita buka dalam sejarah diceritalah. Sebab ada yang mengatakan Zulqarnain adalah Iskandar Rumi. So mengatakan tidak. Itu pandangan yang kuatnya tidak, bukan. Zulqarnain lain, Iskandar Rumi lain. Tapi nak bicara di sini, Zulqarnain bukan setengah daripada anbiya. Zulqarnain ni raja yang soleh. Ini pandangan yang kuat. Tetapi tidak dinafikan ada pandangan ulama yang menyatakan bahawa Zulqarnain adalah seorang nabi. Tak dinafikan ada pandangan ulama yang menyatakan Zulqarnain adalah nabi. Pada ni. Termasuk Luqman tu sendiri pun ada setengah ulama mengatakan ianya seorang nabi. Luqman tu pun ada setengah ulama mengatakan ianya nabi. Sama dengan Zulqarnain. Yang mana Zulqarnain ni dalam suratul Kahfi jugalah. Macam kisah Nabi Khidir AS dalam suratul Kahfi. Yang mana dalam suratul Kahfi-nya nama Zulqarnain disebut sebanyak 3 kali. Dan pertanyaan berkaitan dengan Zulqarnain ni pun di antara 3 pertanyaan daripada orang alim Yahudi kepada Nabi. 3 soalan, yang mana daripada soalan ni boleh menentukan bahawa Nabi SAW sebenar-benar Nabi akhir zaman ataupun tidak. Jadi sekarang ni orang alim Yahudi di Madinah, dia datang jumpa Nabi, tanya 3 soalan. Daripada jawapan Nabi SAW ini akan menentukan bahawa bagi dia sama ada Nabi SAW ni sebenar-benar seorang Nabi yang terakhir ataupun bukan. 3 soalan. Salah satu soalannya soalan berkaitan Zulqarnain. Dalam ayat wa yas'alunaka an Zulqarnain. Ada. Lagi aku tanya kau yang Muhammad daripada Zulqarnain. Maka Nabi jawab 3 soalan tu memang itu wahyu daripada Allah. Dan memang orang alim Yahudi memang sangat-sangat menyedari bahawa Nabi SAW adalah Nabi yang sebenar, tapi mereka tetap tidak imani. Tapi dengan 3 soalan tu, dengan jawapan dari 3 soalan ni akan menentukan betul tak Nabi yang sebenar. Di sisi orang alim Yahudi ni lah, jawapan tu betul, Nabi yang sebenar. Tapi dia tak beriman juga. Cuma nak cerita di antara 3 soalan adalah soalan berkaitan dengan Zulqarnain. Yang mana dia 3 lah pemerintah yang memerintah hampir memerintah satu dunia. 2 yang beriman, 2 yang kufur. Yang berimannya Nabi Sulaiman alaihissalam, Zulqarnain. Yang kufurnya Namrud dan Raja Bukhtanasar. Itu yang kufur. Dia ada 4 raja.
Zulkarnain yang mempunyai 2 tanduk. Ada setengah menyatakan sebab dia ada mahkota perang, dia ada 2 tanduk. Setengah mengatakan 2 tanduk ni dengan bahawa pemerintahannya meliputi tempat terbit matahari sebelah timur dan meliputi tempat terbenam matahari sebelah barat. Jadi 2 tanduk tu dengan bahawa 2 tempat terbit matahari dan tenggelam matahari. Dia memerintah dari timur ke barat. Itu digelar sebagai Zulkarnain. Yang membina tembok yang menghalang antara dengan Yajuj wa Majuj itulah dalam suratul Kahfi tu. Dalam suratul Kahfi yang mana Zulkarnain ni hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dikatakan sempat bertemu Nabi alaihissalam di Palestin dan sempat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di Baitillah di Mekah. Dan sempat tawaf di Mekah. Ini Zulkarnain. Tapi nak cerita Zulkarnain bukan seorang nabi, tapi raja yang soleh. Dalam suratul Kahfi tu kan, dia daripada ayat yang ke-82 sampai ke ayat ke-102. Membicarakan berkaitan dengan Zulkarnain. Contoh ayat yang ke-95-nya, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Berkata Zulkarnain, apa yang telah dikuasai kepada aku oleh Tuhanku lebih baik daripada ni sebab kaum yang minta kepada Zulkarnain untuk bina tembok untuk menghalang daripada Yajuj wa Majuj, dan kaum ni dia nak beri upah. Beri upah. Zulkarnain kata ma makani fihi khairun, barang yang telah dikuasai pada aku oleh Tuhanku tu lebih baik daripada apa yang kamu nak upah tu. Lepas tu macam mana Zulkarnain minta? Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Fa'inuni biquwwatin, maka tolong oleh kamu akan aku dengan kekuatan, dengan tenaga. Aj'al bainakum wa bainahum radma, agar aku memperbuatkan antara kamu dan antara Yajuj Majuj akan dinding, akan tembok. Fa'inuni biquwwatin, maka tolong oleh kamu akan aku dengan kekuatan kamu. Itu yang diminta oleh Zulkarnain dengan kaum tu. Kaum tu nak bagi upah. Zulkarnain kata, apa yang kekuasaan yang Tuhan kurnia pada aku lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan upahan tu. Cuma Zulkarnain mintanya fa'inuni biquwwatin, maka tolong oleh kamu akan dengan kekuatan kamu. Ini syariat tolong menolong. Ini syariat tolong menolong. Walaupun pada hakikatnya wa iyyaka nasta'in, akan dikojulah kami mohon pertolongan. Itu pada hakikat. Wa iyyaka nasta'in, akan dikojulah. Jualah kami mohon pertolongan. Kami tidak mohon pertolongan kepada yang lain daripada Engkau ya Allah. Kata macam mana tolong menolong sesama hamba Allah ni? Itu syariah. Ada ni. Wa iyyaka nasta'in tu hasar tu. Akan dikojulah kami minta pertolongan. Akan dikojua ya Allah kami minta pertolongan. Kami tidak minta pertolongan kepada selain daripada Engkau ya Allah. Itu pada hakikat dia. Pada syariat dia macam ginilah. Fa'inuni biquwwah, maka tolong oleh kamu akan daku dengan kekuatan kamu. Apa ni? Tolong menolong. Ini syariat. Dia kena faham pula situ tu. Hakikatnya macam mana, syariahnya macam mana. Dalam hadis Tirmizi tu, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Itu hadis Tirmizi. Bila kamu meminta, pintalah kepada Allah. Bila kamu memohon pertolongan, pohonlah kepada Allah. Iza sa'alta
fas'alillah. Nabi kata, bila kamu minta kepada Allah. Allah yang maha kuasa, yang memberi manfaat kepada engkau. Fa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ini hakikat syariat dia. Syariat dia hak Tuhan perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong-menolonglah kamu atas kebajikan dan ketakwaan. Bertolong-menolong ni, bertolong-menolong sesama kita ni. Ini syariah, Quran perintah. Macam kat sini, fa'inuni biquwwah, maka tolong oleh kamu, kata Zulkarnain, akan daku dengan kekuatan kamu. Aja'al bainakum wa bainahu radman. Itu syariah. Faham tak ni? Kalau orang salah faham tadi kok, minta tolong pada selain Allah, syirik. Itu menafikan penggunaan asbab, menafikan penggunaan ikhtiar dan usaha, menolak akan nas-nas yang lain yang menunjukkan bahawa syarak menuntut kita tolong menolong. Syarak menuntut kita tolong menolong. Contoh Nabi Sulaiman alaihissalam tu. Nabi Sulaiman alaihissalam tu kan, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin tu kan. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai pembesar, siapakah di antara kamu yang boleh mendatangkan akan daku dengan mahligai Ratu Balqis? Nabi Sulaiman minta kepada pembesar dia, siapa yang boleh mendatangkan. Kenapa nak minta kepada pembesar? Minta kepada Allah Ta'ala lah. Nabi Sulaiman AS kan Nabi Rasul, minta akan diperkenankan. Tapi dalam ayat ni macam mana? Dalam surah An-Naml, surah ayat yang 38. Ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapakah dari kamu yang boleh mendatangkan mahligai Ratu Balqis? Maka jawab, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an yakuma maqamak wa inni alaihi laqawiyyun amin tu. Ifrit kata dia boleh mendatangkan sebelum kamu bangkit dari tempat duduk kamu. Aku boleh mendatangkan, tapi lambat. Nabi semua nak cepat lagi. Qala allazi indahu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuq. Ifrit lambat sikit. Berkata seseorang lelaki yang di sisinya diberikan ilmu daripada kitab Taurat dan Zabur. Kata lelaki ni, aku boleh mendatangkan sebelum bahawa mata engkau berkelip, engkau buka mata, ada dah depan istana Balqis. Kata lelaki ni, aku boleh mendatangkan. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuq. Lelaki ni jawab, lelaki yang Tuhan kurniakan ilmu daripada kitab Taurat dan Zabur, orang yang alim. Kata orang alim ni, Ifrit ni bapak jin dah. Dah ini manusia biasa je. Hak Ifrit kata dia boleh mendatangkan istana Ratu Balqis sebelum Nabi SAW bangkit dari tempat duduk. Lambat. Hak ni dah Nabi SAW kelip mata, ada dah depan. Ni. Siapa yang jawab orang lelaki sahaja. Jadi hukum dekat ilmu oleh Allah, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Aku boleh mendatangkan. Ini apa ni? Asbab belaka ni. Nabi Sulaiman tanya pembesar, Ifrit jawab, lelaki ni jawab. Ini asbab. Tolong menolong, bicara, minta tolong dengan pembesar. Pembesar pun tunaikan permintaan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hak salah pengajian kok. Orang sekarang ni banyak Tuhan ustaz. Banyak Tuhan ni orang orang kafir Tuhan macam-macam jenis Tuhan. Dia kata minta tolong orang tu, minta tolong orang ni, banyak Tuhan dia kata. Salah gitu. Itu asbab. Kenapa pula banyak Tuhan? Dia kata tak ada Tuhan dia, minta tolong orang tu orang ni. Ni orang salah pengajian.
Kono-kono dia hakikat lah. Bukan hakikat yang sebenar. Dia tanya pula, dah haji? Haji dengan mak haji tak haji minta tolong ke? Nak apa-apa minta tolong mak haji, nak air, nak apa? Dah tak syirik ke? Mak haji tu makhluk tak ada bekah. Senyap tak kata apa. Lepas tu dengan anak menantu tak tolong ke? Memang sekarang ni nak ke mana-mana anak menantu yang dereba. Sebab anak menantu tak boleh dah bawa kereta. Sebab apa? Tak jumpa jalan nak balik. Bawa kereta boleh, bawa jalan balik tak boleh. Minta tolong anak menantu nak ke mana-mana. Dah tu tak minta tolong makhluk orang bagi. Orang lain banyak Tuhan, syirik. Dia minta tolong menantu tak apa pula. Ni orang salah pengajian. Itu asbab tak ada salah pun. Saya pernah kena sekali. Dia tak tahulah dia belajar mana, tapi saya kenal lah dia. Dia susah sikit. Nampak dia berkahwin, nampak kesempitan sikit. Dah tanya dia, orang tua dia orang yang berkemampuan, orang tua dia. Tak pernah ke minta tolong dengan mak ayah? Syirik, dia kata. Syirik, tak boleh minta tolong mak ayah. Syirik, dia kata. Kata budak ni ngaji mana pulak ni? Saya dah kata apa, senyap je. Sekejap dia panggil opang dia, nak suap air. Dia panggil mek dia. Suap air lah ni, kawan dia mari ni. Suap air. Saya pun, panggil siapa ni? Panggil opang buat air. Kamu tak tolong opang kamu tu makhluk. Tak syirik. Dia buat air sendiri lah, minta tolong apa? Senyap, tak kata apa. Tapi opang dia buat air. Dia kata apa? Sama je lah, minta tolong orang panggil. Asbab, pengguna asbab. Nabi SAW, apabila tetamu datang, nak jamu tetamu, Nabi tak tolong kepada sahabat. Siapa yang boleh jamukan tetamu ni? Sahabat yang dia tak ada makanan pun, tapi nak jamukan tetamu. Ada ni. Sahabat kadang-kadang tak ada makanan, minta tolong dengan Nabi SAW. Ada kisah sahabat, dia minta lah makanan dengan Nabi SAW. Nabi jawab, dua sahabat ni, kamu sudah kenyang? Nabi jawab. Tapi nak cerita, sahabat tak ada makanan, minta dengan Nabi. Tolong-menolong, panggil syariat. Tapi Nabi jawab, kamu sudah kenyang. Sahabat ni jadi pelik lah. Kenyang bila? Sebab tak ada makanan, lapar ni minta dengan tolongan Nabi. Nabi kata, kamu telah makan daging saudara kamu tadi. Dua ni dia mengupak. Nabi kata, kenyang dah tu, makan daging saudara kan? Ayuhibbu an yakula lahma akhihi maita? Ada. Quran sebut dah kan? Suka ke kamu makan mayat saudara kamu dekat dan dia mati? Orang mengumpat ni kan, dia makan mayat kawan dia. Jadi sahabat dua orang ni dia mengupak. Lepas tu minta ke Nabi nak makan. Nabi kata, kamu kenyang dah? Kenyang ke mana? Dah mengupak tadi kan? Sebab tu kalau orang mengupak, kat dia, biar kenyang. Sedara. Allah kenyangnya tengah hari ni tak payah keluar pejabat dah nak pergi makan. Tak payah dah, daripada pagi pak tengah hari duduk makan, kenyang. Makan apa? Makan daging saudara kamu. Tapi nak ceritanya, Nabi minta tolong sahabat, sahabat minta tolong Nabi. Bukan dalam satu riwayat Nabi menyatakan, seseorang yang mana Allah Ta'ala jadikan dia mempunyai kemampuan untuk menunaikan keperluan orang ramai. Jadi dia ni ada rezeki yang lebih, dan dia pula Allah Ta'ala jadikan dia seorang pemurah. Maka Nabi kata, ramai manusia yang datang pada membawa hajat. Ni minta tolong ni, ni minta tolong ni. Nabi kata, Nabi tak kata syirik pun, Nabi tak kata salah pun. Nabi kata seseorang yang Tuhan beri keupayaan, mana dia rezeki dia lebih, lepas tu dia pula orang yang baik, dia jadi pemurah. Nabi kata ramai manusia yang datang kepada membawa hajat. Orang ni susah gini, minta dengan dia, minta tolong dengan dia. Nabi kata orang ni akan aman, selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi tak cerita pun syirik tak ada. Pandai ni. Mana dia ni ada keluasan. Jadi dia boleh dia boleh menunaikan peluang ramah. Dia boleh menunaikan peluang ramah. Jadi orang ni akan aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Sebab itulah Nabi bersabda dalam hadis Muslim, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sesiapa yang menghilangkan daripada seorang muslim akan satu kesusahan
daripada segala urusan dunia, nescaya Allah Ta'ala akan menghilangkan daripadanya akan kesusahan, daripada segala kesusahan pada hari kiamat. Ni man nafasa an mu'minin kurbatan, Nabi kata, sesiapa yang menghilangkan daripada seorang mukmin akan kesusahan atas dunia ni, dia boleh tolong orang, dia boleh menyelesaikan satu kesusahan orang, dia akan dilepaskan daripada kesusahan pada hari kiamat. Itu syariat tolong menolong. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Dan Allah Ta'ala pada melindungi hambanya selama mana hambanya pada menolong akan saudaranya. Allah Ta'ala akan tolong hamba selama mana hamba tu tolong saudara dia. Tolong menolong, itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hak kahfi itu fa'inuni biquwah, kata Zulkarnain, maka tolong oleh kamu akan daku dengan kekuatan kamu. Aja'al bainakum wa bainahum radma, tolong menolong syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada mereka itu Khalid bin Sinan daripada zuriat Nabi Ismail alaihissalam, daripada Nabi Isa alaihissalam, adalah ia semasa dengan Kisra atau Sarwan, dan ia kemudian dari Nabi Isa dengan 300 tahun. Wallahu a'lam.